Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Arif Islam, dan pada hari ini saya nak berkongsi tentang bahaya ke tak mendaki Bukit Gua Musang. Baru-baru ini seorang pelancong dari luar negara telah memuat naik video beliau mendaki Bukit Gua Musang ke saluran YouTube beliau dan telah mendapat tontonan yang sangat tinggi di kalangan mereka. Sebenarnya sebelum ini saya sendiri telah membuat video mendaki Bukit Gua Musang tetapi tidak mendapat tontonan yang memberangsangkan. Makanya pada hari ini saya remake video tersebut untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Semoga video ini dapat ditularkan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama kepada pendaki-pendaki agar menarik mereka untuk datang ke sini. Sewaktu pertama kali saya mendaki Bukit Gua Musang sekitar tahun 2018, ada penduduk tempatan memberi nasihat agar berhati-hati kerana pernah berlaku satu kecelakaan di mana seorang pelancong asing telah terjatuh dari lubang gua dan cedera parah. Namun berita ini tidak dapat disahihkan kerana saya tidak menemui sebarang berita secara bertulis. Namun pada tahun 2019, penduduk Gua Musang dikejutkan dengan satu berita kematian seorang lelaki tempatan yang meninggal dunia ketika mendaki. Beliau dilaporkan sesak nafas di dalam gua dan mengalami masalah jantung. Persoalannya, adakah mendaki Bukit Gua Musang ini berbahaya ataupun tidak? Tonton video ini sehingga habis dan anda boleh menilainya sendiri. Assalamualaikum. Hari ni Ambo dan sahabat Ambo Yi, nama kau Yi? Yi Topak. Yeng ku biasanya uai juga tekuh dan ada lagi kita orang macam. Hari ni kita nak merokas Gua Musang. Jom kita merokas kita. Bukit Gua Musang terletak di Bandar Lama Gua Musang, Kelantan. Pengunjung yang mahu ke sini boleh parking kereta mereka di stesen lama kereta api Gua Musang. Secara jujurnya, Gua Musang ni bukanlah satu trek yang biasa-biasa. Treknya sedikit mencabar. Kalau dikira levelnya adalah intermediate di pertengahan kerana banyak laluannya yang menggunakan tali dan pendaki perlu menggunakan kekuatan kaki dan tangan. Checkpoint yang pertama, pendaki perlu menggunakan tali untuk mendaki satu laluan berbukit yang hampir 90 darjah menegak. Saya ada sediakan video di mana video pendaki nak mendaki naik dan juga ada saya sediakan video pendaki untuk turun. Laluan ini saya nasihatkan agak berhati-hati, dan kalau orang yang pertama kali untuk datang hiking ke sini, pastikan ada pengawasan orang dewasa. Jujurnya kanak-kanak pun ramai yang mendaki Bukit Gua Musang ni, tapi pastikan ada pengawasan orang dewasa. Sekarang ni kita berada di pintu nak masuk gua. Pintu dia sempit, tapi insya-Allah mari usaha mana pun lepas boleh masuk. Tengok ni nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Checkpoint yang kedua, pendaki akan mula untuk mendaki ke dalam gua di mana perlu melepasi pintu masuk ke dalam gua yang sangat sempit. Tapi subhanallah, ciptaan Allah ini sangat menakjubkan. Setakat ini, tak kira saiz badan macam mana pun boleh melepasi laluan yang sempit ini. Pendaki akan mendaki laluan gua lebih kurang dalam 15 minit. Dalam gua ni, pendaki boleh menikmati pelbagai bentuk semula jadi yang terhasil dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gua ini dalamnya sangat luas dan sangat tinggi. Checkpoint yang seterusnya masih lagi berada di dalam kawasan gua.
Sekarang kita akan memasuki kawasan gua yang sangat gelap. Pendaki perlu membawa lampu ataupun lampu handphone sudah memadai, namun saya nasihatkan kalau nak mendapat pemandangan yang lebih cantik dan menyeluruh, bawalah lampu suluh ataupun headlamp. Dalam kawasan gua yang gelap ini, pendaki boleh meneroka di sekitar kawasan gua dan melihat dengan mata sendiri bentuk-bentuk yang terhasil daripada batu kapur. Ada pelbagai bentuk seperti belimbing emas, di mana daripada belimbing ini mengalir air gua. Air ini sangat sejuk dan sangat sedap kalau diminum. Ada juga bentuk buaya, bentuk ular dan juga ada terowong bedak. Boleh cuba masuk melalui terowong ini dalam lebih kurang 30 saat saja dan merasai pengalaman merangkak melalui terowong yang sangat sempit, dan juga boleh masuk ke terowong kawah, di mana dalam terowong itu di permukaan atapnya ada bentuk-bentuk kawah yang terbentuk secara semula jadi. Ini kawasan dia ni pakai lampu telefon. Setelah keluar daripada gua, pendaki akan melalui satu checkpoint di mana perlu mendaki batu yang menegak 90 darjah. Ada yang disediakan tali, tetapi saya nasihatkan agak berhati-hati, terutama sekali kalau waktu selepas hujan kerana laluannya licin. Pernah saya terserempak dengan seorang pelancong dari Pulau Pinang yang datang mendaki. Dia tergelincir dan hampir terjatuh ke bawah, tapi dia sempat bergantung pada tali yang disediakan. Berhati-hati di sini kerana sesiapa yang gayat, terutamanya kawasan ini sangat sukar bagi mereka kerana nak mencari tapak untuk kaki berpijak tu sangat sukar kerana bimbang licin. Selepas laluan berbatu 90 darjah itu tadi, pendaki akan melalui laluan berbukit. Pastikan anda cukup tenaga melalui laluan ini kerana laluan ini mencanak naik dan memerlukan kekuatan tenaga terutama kaki. Pastikan anda berehat sekiranya penat kerana mengikut pengalaman saya, ramai yang pancit dan pewai bila melalui laluan ini. Lebih kurang 15 minit sahaja mendaki laluan berbukit. Kemudian kita akan sampai ke puncak. Bukit Gua Musang yang berketinggian lebih kurang 260 meter dan mengambil masa dalam 1 jam pendakian. Tidaklah sesukar mana, cuma pastikan berhati-hati dan menjaga keselamatan kerana banyak laluan yang mencabar dan sedikit berbahaya. Lagi-lagi batu-batu kapur di sini tajam-tajam. Dan di puncak Bukit Gua Musang, kita dapat menikmati pemandangan bandar Gua Musang. Dari atas sini jelas boleh kelihatan Masjid Tengku Razalih yang baru sahaja dibina yang menyerupai Masjidil Haram di Mekah. Boleh saksikan gambar-gambar di puncak yang saya sertakan. Selamat mendaki kepada mereka yang mahu mendaki ke Bukit Gua Musang. Boleh hubungi saya 0132641641. InsyaAllah saya menyediakan perkhidmatan pendakian secara percuma. Sekian.